Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi di Sembang-Sembang ASMB di mana kita bincangkan pelbagai topik mengenai perbelanjaan, mengenai hutang, macam mana nak mengurus pelaburan dan juga perwarisan dan macam-macam lagi lah topik di mana kita hendak memantapkan keadaan kewangan kita. Topik hari ini kita bawakan ASB dan insurans atau takaful. Adakah kita perlu satu atau sebenarnya kedua-duanya melengkapi? Mari kita tanyakan tetamu jemputan kami hari ini, pengasas Izzaz Wealth Academy, penasihat kewangan bertauliah, Saudara Alwi Adam. Assalamualaikum Alwi. Waalaikumsalam Kak Mi. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Okey, terima kasih bersama kami hari ini. Jadi Alwi ni dah berapa tahun menjadi penasihat kewangan bertauliah ni? Hampir 10 tahun jugalah. Oh, dah memang makanan harian lah ya. Mengajar orang macam mana nak merancang dengan baik. Betul. Jadi topik kita hari ni Alwi, ASB dengan insurans atau takaful. Ada orang membandingkannya, tapi sebenarnya apakah fungsi insurans atau takaful tu? Okey, jadi insurans, takaful, ASB, semuanya ini adalah produk kewangan. Okey. Okay, jadi kalau kita fokuskan dulu kepada insurans takaful ni, produk kewangan ataupun instrumen kewangan yang mana fungsinya adalah untuk menguruskan risiko. Okey. Dan juga perlindungan daripada risiko itu sendiri. Okay, jadi hidup kita ni penuh dengan risiko. Okay, keluar rumah pun ada masuk kereta, mungkin orang langgar kita mungkin. Okay, kita tak buat apa-apa, orang yang buat benda tu kat kita, risiko. Jadi risiko kewangan ataupun risiko hidup ni contohnya macam kita kehilangan punca pendapatan. Okey, ataupun kehilangan orang yang membawa punca pendapatan tu, the breadwinner. Okey. Jadi insurans takaful melindungi kita daripada risiko kewangan itu. Okey, kematian breadwinner ataupun orang yang mencari rezeki, ataupun kita tak boleh nak mencari rezeki, mencari pendapatan disebabkan sakit ataupun cacat kekal. Kemalangan ke apa semua tu. Okey, jadi dia adalah instrumen pengurusan risiko. Mod dia adalah untuk perlindungan. Perlindungan daripada risiko tu. Itu yang kata insurans hayat tu lah. Hayat kan? Jadi insurans hayat melindungi daripada risiko kematian tadi. Kemudian sakit kritikal dan juga cacat kekal. Itu jenis kategori dia lah. Insurans ni yang yang konvensional. Kemudian takaful adalah yang patuh syariah. Kena tahu dia punya kategori tu. Benda sama, nama je yang berbeza lah. Dia kan macam dia punya fungsi dia sama. Cuma dia punya struktur dia lain. Kalau macam Muslim ambil lah yang patuh syariah lah kan. Cumanya dia punya kategori tu kita kena tengok ada insurans hayat dan juga kalau takaful keluarga. Yang ini melindungi daripada risiko kewangan disebabkan kematian, sakit kritikal dan juga cacat kekal tadi. Kemudian kita ada insurans takaful am. Yang ini melindungi harta benda. Bangunan, kemudian kenderaan. Kan kenderaan kan nak renew road tax kan mesti kena ada insurans tu. Cumanya apa jadi dekat harta benda tu, bangunan ke, rumah ke ataupun kenderaan kita tu, kalau jadi apa-apa kat situ dia akan ada coverage perlindungan untuk baiki. Jadi yang dekat insurans hayat dan juga takaful keluarga ni, jadi apa-apa kat kita, jadi dia tolong lindung daripada risiko hilang duit tu tadi. Okey, tak adalah kita terduduk nak perlukan duit tu kan bila terjadi itu ya. Okey, jadi nampak memang insurans dan takaful tu nak melindungi kita. Dan saya rasa penonton kita kalau siapa ikut musim 1 pun dah tahu ASB tu untuk melabur. Betul. Jelas fungsinya berbeza. Tapi masih dibandingkan. Mungkin sebab ada persamaan Alwi antara keduanya. Macam mana Alwi? Okey, persamaan dia dua-dua perlukan duit lah. Bila gaji masuk, kena keluar dulu. Betul. Kena pastikan dua-dua tu memerlukan. Apa yang tak perlukan duit sekarang ni kan? Semua benda perlukan duit. Jadi untuk kita mencarum insurans ataupun menyertai takaful perlukan komitmen duit. Komitmen wang setiap bulan pula tu. Setiap bulan.
Kemudian kalau kita nak menyimpan dalam ASB, melabur dalam ASB, perlukan juga Dan sebaiknya modal pun tu. setiap bulan. Dan sebaiknya pun setiap bulan kita menyimpan ataupun melabur tu. Okay. Jadi bila benda ni berkaitan dengan amount apa yang kita nak buat dengan duit kita setiap bulan, jadi nampak macam sama. Okay. Jadi orang cakap apa, jadi konflik dekat situ. So sebenarnya bendanya memang lain pun, sangat beza. Tapi sebab dia perlukan duit, jadi orang nampak macam sama dan orang kena buat priority, keutamaan. Tapi nampaknya kedua-dua pun kita kena ada. Tapi mungkin ada yang kata, alah gaji pun banyak tu je sebulan. Tapi naklah juga kena ambil dua-dua ni. Katakan kami ada RM200 je sebulan. Boleh ke nak ambil dua-dua ni, Alwi? Macam mana nak disalurkan? Jadi bila kita tengok dua-dua ni perlukan komitmen. Dan sebenarnya dua-dua penting. Tak mesti boleh, adalah dua-dua mesti ada. Kita tak boleh kata ni tak payah, ini ni kena ada. Dia dari segi perancangan kewangan, dua-dua tu penting. Tapi kita tak boleh nak pukul rata semua orang sama kan. Jadi tengok pada diri kita dulu. Okey. Kalau kita ni dari segi kewangan kita ada manfaat perubatan, manfaat pepasan daripada majikan sebagai contoh. Jadi mungkin kita boleh utamakan menyimpan tu dulu, menyimpan dalam SB. Okey, menyimpan simpanan kecemasan. Berapa nak letak? Okey, kalau kita nak ambil yang mudah kan, sebab kan kita ni ramai, ada berjuta orang, tak ada satu solusi yang sesuai untuk semua orang. Jadi kalau kata dekat sini kita cuba kita buat secara mudah, ada 200, 100 ambil insurans takaful, 100 kita ambil atau kita simpan dekat ASB. Bolehlah, cukuplah. Jumlah tu okey? Jumlah tu boleh, tak ada masalah. Okay? Jadi 100 sebulan untuk insurans takaful, minimum dah boleh cover. Walaupun mungkin tak berapa cukup ke, tapi ada. Kemudian simpanan 100 sebulan katakan dekat ASB, walaupun mungkin untuk sesetengah orang benda tu mungkin kecil, tapi untuk banyak orang sebenarnya jumlah tu dah besar. Jadi kalau kita menyimpan sedikit demi sedikit, katalah setahun, dah ada berapa? 1,200. Okey. Tapi Alwi, ada nanti yang nak berbalah lah. Katanya, alah ASB ni dividen kebelakangan ni tak cukup mantap lah, rendah aja kan. Jadi saya nak masuklah dekat pulangan yang pelaburan yang pulangan dia tinggi. Kononnya insurans tu bagi pulangan tinggi. Macam mana prestasi insurans tu sebenarnya, Alwi? Okey, produk insurans takaful dia ada 3 jenis sebenarnya. Satu yang kita panggil produk tradisional ataupun standalone. Yang ni tak ada apa-apa pelaburan pun. Yang ni perlindungan je kan? Perlindungan saja, kosong lah. Dia kosong. Okay. Kemudian yang kedua tu ada elemen pelaburan, ada tabung pelaburan. Cumanya fokus tabung pelaburan yang dalam takaful ni bukanlah untuk dapatkan return sangat kepada pencarum tu, tapi adalah untuk kelestarian dana. Kelestarian dana dalam takaful tu bukan kita dapat pun. Kita tak dapat pun, lebih-lebih dapat. Lebih-lebihan tu dapat, tapi fungsi utama dia adalah untuk menjamin kelestarian dana tu, sebab kalau kata kos-kos kehidupan kan, kos-kos perubatan naik. Inflasi perubatan 15% setahun. Jadi dana ni kena dapatkan pulangan yang sama supaya boleh match kan. Kalau tidak dana tu tak cukup. Jadi kita faham sebenarnya fungsi utama kat sini adalah untuk kelestarian dana tu. Bukanlah kita boleh kalau dia perform 15% kita dapat. So itu type yang kedua. Type yang ketiga premium yang memang kita dah ada perlindungan asas tu, kemudian kita masuk dana dalam takaful tu, unit trust pun sebenarnya untuk pelaburan. Tapi ini kita panggil premium lah. Okay. Jadi dia punya prestasi dia sebenarnya sangat berkait rapat dengan dana unit amanah yang dia laburkan tu. Tak boleh nak disamakan dengan ASB. Sebab ASB adalah salah satunya unit tetap kan, harga tetap. Harga tetap. Dan dia punya pulangan dia konsisten. Okay. Nak kata rendah pun tak rendah juga. Almost double daripada fixed deposit. Itu sebenarnya tinggi. Jadi pesanan ringkas saja sebelum kita akhiri episod kali ni, Alwi. Okey. So first and foremost, paling utama ingat dua-dua penting.
Okey, kemudian kita kena rancang kewangan untuk masuk dua-dua. Okey. Kemudian komitmen pada dua-dua ni kita kena letak dulu sebelum kita nak belanja benda lain. Sebab benda ni penting kan. Okey. Jadi panggil apa, simpan dulu, masuk insurans takaful dulu, barulah belanja-belanja yang lain. Baik. Itulah prioriti yang betul. Terima kasih Alwi. Itu kesimpulannya. Dua-dua sebenarnya kita perlukan ASB dan insurans dan takaful. Saling melengkapi, disiplinkan diri dan peruntukkan untuk kedua-duanya setiap bulan, Alwi ya. Betul. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada anda bersama kami 10 minit untuk bincangkan topik hari ini, ASB dan insurans atau takaful saling melengkapi. Teruskan bersama Sembang-Sembang ASMB seterusnya dengan macam-macam lagi topik menarik mengenai perancangan kewangan. Bukan sembang sebarang sembang. Ini Sembang-Sembang ASMB untuk kita hidup senang, insya-Allah. Janji jumpa lagi. Terima kasih. Bye.